Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan fiqhul adiyah wal azkar, iaitu fiqh berkenaan dengan doa-doa dan zikir. Muka surat 55. Muka surat 55 yang ketujuh, poin yang ketujuh ataupun perkara yang ketujuh, variasinya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan zikir, iaitu tanawwu'ul adillah ad-dallatu 'ala fadli dzikr. Kepelbagaian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan zikir. Pada perbincangan yang lalu kita sudah bincang tentang keutamaan zikir dan juga keagungan ganjaran yang diperolehi sebagai pahala. Jadi penjelasan apakah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berzikir berupa gambaran yang sangat menarik, sangat hebat, kemuliaan tempat kembali iaitu di hari akhirat, dan juga kebaikan hasil yang diperolehi, dan juga mana hidup yang nyaman, hidup yang tenang, itu hasil daripada zikir. Dan perkara ni setengah-setengah tu di dunia pun dapat. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketenangan tu dia ada. Walaupun mungkin kita kata tidak kaya, tidak banyak, kita kata harta, tapi hati tu tenang. InsyaAllah perkara itu diperolehi bagi orang yang konsisten dalam zikir itu. Telah berlalu juga dalam perbincangan lalu sebahagian ataupun sekelumit penjelasan tentang faedah-faedah zikir yang cukup menariklah, hasil-hasil dan yang baik, ataupun dia sebut sini sebagai perbandingan buah-buahnya yang baik, bau harum buahnya yang baik, ranum serta hasilnya yang cukup menariklah, sama ada dunia ataupun akhirat. Atau sebut dah sebelum ini. Oleh kerana zikir itu dia berada pada posisi yang tinggi dan darjat yang paling atas seperti ini, maka indikasi-indikasi nas dalam bentuk pelbagai nas yang menjelaskan keutamaannya disebutkan dalam bentuk yang sangat beragam, yakni bentuk yang berbeza-beza. Penyajiannya dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam pelbagai bentuk, pelbagai sisi. Keseluruhan dari bentuk-bentuk dalil itu ataupun masing-masing daripada dalil itu semua sebenarnya menunjukkan kepada kebesaran zikir ini dan keagungan zikir ini. Cuma di sini Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, dia menyebutkan bahawa zikir seperti mana yang disebut dalam Quran tu, kalau kita perhatikan penyebut tentang zikir itu dia ada dalam 10 bentuk. Dalam 10 bentuk. Lalu Ibnul Qayyim menyebutkan secara umum terlebih dahulu, kemudian selepas ini dia akan bagi penjelasanlah setiap satu daripada 10 pembahagian itu. Yang pertamanya, zikir dalam bentuk perintah berzikir secara mutlak dan muqayyad. Mana ada setengah-setengah ayat yang menyebutkan tentang zikir itu tidak sebut secara umum gitu, tidak sebut berapa jumlah yang perlu dibaca, tidak disebut masa mana yang perlu dibaca, tempat mana yang perlu dibaca, tidak. Bahkan dia sebut secara umum gitu saja. Dan ada juga zikir yang disebut secara muqayyad, yakni dikaitkan dengan masa, tempat dan sebagainya. Itu yang pertama. Selepas ni dia akan kemuka contoh ayat. Yang kedua, larangan melakukan lawannya, yakni larangan Allah daripada seseorang itu tidak berzikir.
Mana jangan tidak berzikir. Dan itu dikira, kalau orang yang tidak berzikir itu dikira sebagai lalai dan lupa. Yang ketiga, mengaitkan keberuntungan dengan sebab banyak berzikir dan konsisten berzikir. Dikira sebagai muflih. Dikatakan orang yang berzikir secara konsisten ini, dia tu disebut sebagai al-muflihun. Yang keempat, pujian Allah untuk orang yang berzikir. Dan Allah menceritakan dalam ayat, setengah ayat itu dia menceritakan tentang apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang berzikir. Dan yang disebut itu syurga dan juga maghfirah daripada Allah. Yang kelima, setengah ayat menyebutkan tentang kerugian orang yang tidak berzikir, bahkan duk sibukkan diri dengan perkara lain, tidak berzikir. Itu dikira sebagai khasarah atau khusran, kerugian. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penyebutannya terhadap mereka, yakni Allah akan sebut nama orang-orang berzikir itu sebagai ganjaran atas zikir mereka kepadanya. Sebut sini tu apa maksud sebut tu, selepas ni dia bincang. Yang ketujuh, setengah ayat menggambarkan bahawa zikir itu lebih besar daripada yang lain. Ibadat zikir lebih besar. Mungkin kita tanya dah, dengan mana besar dengan semaya. Selepas ni kita bincang. Dia ada perbincangan itu. Yang ke-8, Allah menjadikan zikir sebagai penutup amalan-amalan salih, sebagaimana zikir juga sebagai pembuka kepada amal-amal salih. Yang ke-9, menceritakan tentang orang yang berzikir. Ni kita nak bincang tentang sebut zikir dalam Quran. Jadi ada setengah ayat menyebutkan tentang orang berzikir, bahawa mereka adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berakal, bukan selain mereka. Jadi dikaitkan orang sentiasa berzikir ni, dia ni disebut sebagai orang yang dapat manfaat banyak. Jadi maknanya orang yang tidak banyak berzikir, kalau baca Quran pun tidak banyak manfaat dapat. Itu seolah-olah begitu maksudnya. Begitulah juga dikaitkan orang yang berzikir ni sebagai orang yang berakal. Itu dalam setengah ayat. Yang ke-10, Allah menjadikan orang berzikir, Allah menjadikan zikir itu sebagai pengiring bagi semua amal salih dan ruhnya. Bila zikir itu sudah hilang daripada amalan, amalan itu maknanya orang yang melakukan amalan itu dalam keadaan tidak khusyuk, misalnya lalai, tidak fokus dalam ibadat dia, maka orang itu laksana jasad tanpa ruh. Semaya tapi tak ingat Tuhan. Jadi seolah sebuah manusia ada tapi tak ada ruh, hakikatnya mati lah. Seolah-olah begitu. Baik, cuba. Kemudian dia Ibnu Qayyim dia kemukakan beberapa contoh setiap poin itu. Dia kemukakan dalil daripada ayat Quran. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang penjelasan terperinci dari ke-10 macam perkara ini. Sebenarnya ni dia nukil dalam kitab Madarijus Salikin itulah. Misalnya yang pertama, adapun berkenaan dengan perintah berzikir secara mutlak dan juga muqayyad, seperti firman Allah dalam ayat 41 hingga 43, ni dalam surah Al-Ahzab ni, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu zkurullah qiyam zikran katsira tu kan, ayat tu wasabbihuhu bukratan wa ashi. Atau ayat itulah, boleh tengok situ, boleh rujuk dalam teks. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada dia pada waktu pagi dan petang. Dialah yang berselawat ke atas kamu dan malaikatnya, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan menuju cahaya. Dan Allah itu sifat dianya sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Ialah kalau kita baca tafsir ayat ni, dikaitkan orang berzikir ni dengan orang beriman. Makna orang beriman sengotinya orang banyak berzikir. Itu antara maksud ayat ini. Baik, jadi jelas disebut dalam ayat ni bahawa yang dimaksudkan zikir di sini yang tidak dikaitkan dengan waktu, tempat dan apa kita kata keadaan. Ikutlah masa mana.
Baik, dalil yang kedua dalam surah A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah. Wadhkur rabbak, dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsik, dalam diri engkau, tadarruan wa khifah, dalam keadaan merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah. Maknanya dia menghayati zikir itu. Dia sebenarnya, kalau dalam kitab ni pakai data, dia akan sebut juga, sebenarnya seseorang yang berzikir tapi dia tak tahu apa maksud. Dia boleh pahala juga, tapi pahala dia tu pahala yang terlalu minimal lah. Terlalu minimal. Boleh semua ulama kata boleh pahala. Kita tak tahu apa Rabbana Atina pun setengah-setengah tak tahu apa makna. Dia boleh pahala. Itu keberkatan bila lafaz itu daripada Nabi. Tapi ulama kata kalau lafaz itu tidak daripada Nabi, tak faham pula makna, tak boleh pahala. Bahkan kalau anak lah, kalau kita baca, kalau boleh pahala pun boleh sikit benar, jadi rugi. Jadi tinggal yang afdal, ambil yang mafdul, itu perkara pelik. Ulama kata tinggal mafdul ni mana perkara yang kurang afdal, tiba-tiba tinggal yang afdal. Itu satu kekurangan lah. Baik, yang kedua, larangan melakukan yang sebalik daripada zikir. Makna larangan daripada tidak berzikir. Itu maksudnya. Mana Allah larang, janganlah tidak berzikir. Seperti firman dia, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Jadi kalau dalam tafsir sebut orang yang lalai, al-ghafilin, yang dimaksudkan di sini makna yatawaqqafuna 'anil dzikr, mereka tidak berzikir. Yatawaqqaf ni mana duduk dia tak berzikir. Bukan kata sibuk pun. Tidak sibuk pun. Dan zikir ni kenapa dikatakan ibadat paling mudah dan dia besar? Sebab dia boleh buat dalam ketika kerja pun tak apa. Kita kerja pun boleh. Seperti sahabat Nabi baca Quran ketika duduk belah kambing gitu di pada pasir tu, dia boleh sebab ingat tu kuat. Baik. Dalil yang kedua, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka kalau begitu Allah akan lupa kepada dia. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lupa kepada Allah di mana tidak berzikir kepada Allah. Baik, yang ketiga, Allah SWT kaitkan keberuntungan dengan memperbanyak zikir. Makna seorang yang memperbanyak zikir itu dikaitkan, makna disenaraikan dia sebagai al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu akan beruntung. Dia kalau kita belajar bahasa Arab ke, ataupun kita belajar dari segi dia panggil lughah Al-Quran, la'allakum di sini ni kalau kita terjemah pasti pun boleh. Pasti kamu akan beruntung. La'alla bermakna jazm, makna pasti. Sebab bila dikaitkan dengan Allah, dia makna pasti. La'alla, padahal la'alla ni mudah-mudahan. Itu ada disebutlah. Jadi kita boleh terjemah berzikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak, pasti kamu akan berjaya. Boleh diterjemah begitu, mengikut kaedah. Yang keempat, mengenai pujian terhadap orang yang berzikir dan kebagusan ataupun ganjaran dia yang begitu banyaklah, ataupun ganjaran yang baik daripada Allah, seperti mana firman Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai kepada ayat wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirat wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan-perempuan yang Islam, laki-laki dan perempuan-perempuan yang beriman, sampai kepada firman Allah, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah menyiapkan, a'adda ni makna menyiapkan ataupun menyediakan untuk mereka maghfirah, keampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran yang sangat besar. Hak ni kalau kita tengok dalam tafsir lah,
Mana seseorang yang melakukan zikir ni, yang sentiasa berzikir dengan cara yang betul mengikut sunnah, tak kiralah lelaki ke perempuan dia tu, boleh jadi banyak dosa dia, boleh jadi, tapi Allah akan bagi maghfirah kepada dia. Dan selepas maghfirah itulah melayakkan dia untuk dapat ajran azima, ganjaran yang besar. Kalau dia tanya kita maghfirah ni ke dia, Allah delete pahala dia. Delete dosa dia, bukan pahala, delete dosa dia. Jadi asalnya ada dosa, tapi Allah delete. Allah dia panggil istilah, dia kata mahwud dzamb. Penghapusan dosa. Jadi dosa tercatat jadi tak ada. Dan ulama kata satu dosa tu sama ada dosa kecil ataupun dosa dia dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia ada. Kalau dosa tu melibatkan kis dia dengan manusia, sama ada dalam bentuk individu ataupun kelompok, tu dia kena sesat dengan cara yang khusus. Allah tidak akan hapus mudah-mudah gitu. Tapi yang maksud Allah hapus ni sama ada dosa kecil ataupun dosa dia dengan Allah. Kalau tidak melibatkan manusia, Allah tajawuz, Allah hapus gitu ya. Tu kan. Baik. Ini kelebihan lah, ini kelebihan. Sebab itulah kita, bila orang tu kita pada pandangan kita, seseorang kita nampak tak mari masjid, nampak tak ada belah mana lah ibadatnya, tapi aktif hidup atas dunia. Tak boleh kita nak kata dia ni nasib buruk hari akhirat, tak boleh. Sebab kita tidak tahu sebenarnya manusia ni lagu mana. Takut duduk rumah dia tu molek benar cara dia beramal pun kita tak tahu. Takut dengan ibu bapa dia tu kira cemerlang lah hubungnya dia dengan jiran, kita tak tahu. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak kata. Bahkan kalau kita kata, hapus pahala kita. Tu dalam riwayat sebut. Tu. Boleh hapus pahala, bukan hapus dosa, hapus pahala. Baik, yang kelima, kemudian tentang kerugian mereka yang tidak berzikir. Lalai dari berzikir itu mana tidak berzikir. Seperti mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu, anak-anak kamu menyebabkan kamu tidak berzikir. Duk sibuk dengan harta, sibuk dengan keluarga, siapa tak ada nak berzikir. Ni kalau tengok dalam tafsir ni, berlaku ni kerana kejahilan. Padahalnya ketika dengan harta tu boleh berzikir, duk tengah sibuk niaga tu boleh berzikir. Ni maksudnya kalau kita boleh, kalau ni daripada apa yang anda baca lah. Sebab ni kalau kita cek dalam tafsir, macam-macam ulama sebut. Misalnya, apa dikatakan dia sangat jahil lah, dengan sebab kerja tak boleh berzikir, dengan sebab ada anak ramai, kita kata ada keluarga yang besar, tiba-tiba tak berzikir, itu sebenarnya kejahilan. Sebab hal tu sebenarnya hakikat tidak menghalang. Jadi mana ayat ni dia menghendaki kita faham lah fik zikir tu macam mana. Contoh kita kata sibuk ni apa dia? Boleh jadi pergi mari, naik kereta gitu. Semua tu boleh diiring dengan zikir lah. Tu akhirat dia akan sebut lah. Tak ada sebab. Sebab sahabat Nabi semua kerja, tak kerja. Kalau tak kerja tu masyarakat akan cemuh dia. Kalau saya normal dia pergi, lalu apa tak ada kerja, orang lain duduk kerja belakang. Saya normal dia pergi, duduk berzikir, tengah hari duduk berzikir atas masjid, tak ada kerja. Dia kata turun, kalau tidak aku pekung anak batu. Saya normal. Nak berzikir, kalau nak berzikir jenis duduk cokoh gitu tengah malam, makna si hari kena berzikir sambil kerja. Itu maksud dia. Dia Yusuf Qadawi ulah tu dalam kitab dia, kitab tentang productivity dalam Islam tu lah, dia sebut tu. Maknanya umat Islam ni dididik oleh Nabi dan diwarisi pendidikan tu oleh sahabat, iaitu apa dia? Orang Islam ni dia kena produktif. Baik. Cuba kita tengok di sinilah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta benda kamu, keluarga kamu menyebab kamu tidak berzikir. Lalai dengan harta, lalai dengan keluarga. Sesiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dia ni sebenarnya kaitan ayat ni ada berlaku kis di zaman Nabi. Bukan secara dua lah. Bahkan saya nak bakal sedih pun, dia berasa sedih jugalah. Ada setengah sahabat tu, dia kata kita bila duduk depan Nabi, dengan Nabi kuliah, dengan Nabi syurga, takut Tuhan. Klik rumah, duduk bermesra dengan kita kata keluarga, hilang tu. Tak ingat dah tadi.
Siapa setengah suruh tubik, tak faham. Dia kata jadi rasa malas klik rumah jadi tak ingat kau Nabi ayat. Nah, akhir sekali dia pergi jumpa Zainab Bakar di situ lah ke mana Pesen pun munafik kita ni. Depan Nabi tu kat nampak moyok. No. Tapi bila klik rumah bersama pun jadi hilang waktu. Seolah-olah macam keluarga ni menghilangkan kita ingat pada akhirat. Zainab Bakar kata aku begitu juga. Zainab Bakar kata aku begitu juga. Lepas tu dia tubik tu jumpa dengan Nabi. Dia pun cerita lah. Nabi kata tak apa. Sebab kita dengan isteri kita orang panggil mengembira, menceria ke keluarga tu termasuk dalam zikrullah juga. Tu tak salah. Sebab itulah ulama buat kesimpulan daripada riwayat tu bahawa Islam tidak larang kita bermesra, berhibur, bersukaria, tak larang. Tapi dengan cara yang betul. Tak lah siapa daripada pagi gelap bergembira, tak ada langsung nak buat benda tak ada siapa. Dia zikir semua, nak tidur baca nak makan baca nak, tu zikir gitu ya. Allah tidak suruh kita siapa tak berhenti baca, kena baca Quran sama. Hidup biasa gitu. Cuma kan ingat tu lepas tu mesra apa ni kita kata mesra dengan isteri dengan anak pun dalam rangka agama. Zikir tu. Kita kecek, gelak ketawa dengan kawan-kawan kita pun dalam kadar disiplin yang dibenarkan ke dalam agama. Sebab adalah hadis Nabi tak benar suka tu siapa bunyi dekah-dekah perkara tu Nabi kata. Ada Nabi sebut. Nabi tak benar. Nabi pun ada ketawa kadang-kadang nampak siapa langit tu, langit tu. Luah kat lah bukanya. Ada sahabat Anas misalnya dia tengok tu. Ada, bukan sama. Jadi makna ni siapa kalau duduk kedai kopi siapa orang lain makan pun tak apa nak jadilah. Dengar dia tu tak boleh dalam lagu tu. Tama-tama kalau perempuan pula. Tapi yang main no. Kalau dah perempuan tu lebih nak macam mana? Kita peneng tengok. Itu dia ada kaitan. Sebab itulah kalau dalam tafsir dia sebutlah. Bab yang keenam, adapun Allah menjadikan zikir kepada dia, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penyebutannya. Makna Allah sebut terhadap mereka, yakni orang yang berzikir itu sebagai ganjaran kerana mereka berzikir kepada Allah. Mana orang berzikir kepada Allah, nama dia tu harum, disebut oleh Allah. Sebut macam mana lepas ni dia ada muka surat sebelah lah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah oleh kamu akan aku, ingatlah kepada aku, Allah kata, berzikirlah kepada aku, tak kira dalam bentuk macam mana pun, asalkan menepati sunnah. Nescaya aku akan ingat kepada kamu. Mu sebut aku akan sebut juga tetamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar nikmatku. Baik, di sini dia ada buat sedikit huraian lah, Zikir seseorang hamba terhadap Tuhannya diliputi oleh dua penyebutan daripada Allah. Ni ana simpulkanlah. Dia buat dua dah sini. Bila kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jadi ingatan Allah kepada kita dengan sebab kita berzikir itu apa maksud? Dua. Maksud dia dua. Yang pertama, penyebutan Allah terhadapnya sebelum dia berzikir, yang dengannya si hamba menjadi berzikir kepadanya. Kalau tengok dalam teks asal dia Arab, maksud dia begini. Maknanya itulah kita doa, itulah bila kita ni nak dapat ni maknanya zikir kita tu konsisten, kita istiqamah berzikir. Lama kelamaan Allah sentiasa sebelum kita zikir tu Allah sudah sebut dah kita. Hak tu sebagai orang panggil rahmat daripada Allah, jadi kita jadi mudah berzikir. Itulah sebab kita doa supaya Allahumma inni ala zikri. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku boleh ingat kepadamu. Maksudnya sebelum kita berzikir Allah sebut dah kita. Seolah-olah hak tu ada pengaruh juga di atas istiqamiyatul zikr. Konsistennya zikir itu. Tu dia ada. Yang kedua, Allah sebut dia, orang yang berzikir, selepas dia berzikir Allah sebut pula. Tu dua maksud. Itulah yang dimaksud situ. Tapi ada juga setengah orang kata Allah sebut tu maknanya Allah harumkan nama dia di alam malaikat. Ada juga yang kata gitu. Jadi orang yang berzikir di muka dunia walaupun tak dapat perhatian manusia, orang tak peduli pun dia berzikir, tidak dianggap kerja besar pun bagi orang manusia, tapi di sisi Allah malaikat kenal ni orang-orang berzikir. Nama dia harum di alam malakut itu. Itu ada juga disebut begitu. Yang ketujuh, adapun mengkhabarkan bahawa ni ayat yang menceritakan bahawa zikir itu lebih besar daripada segala amalan lain itu.
Seperti mana firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu berupa Alkitab dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah lebih besar. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa maksud? Sebut suruh semaya, tapi zikir kepada Allah tu lebih besar. Hak ni kalau dalam tafsir bukan kata dia salat terus dia adalah zikir. Cuma salat yang lalai itu tidak ada nilai. Sebab apa? Sebab yang memberi nilai tambah, yang mengangkat kedudukan salat itu jadi tinggi kualitinya kerana zikrullah. Jadi setengah ulama dia kata zikrullah di sini makna khusyuk itu. Zikrullah tu maknanya khusyuk. Sebab kalau kedudukan fizikal kita ni, kita ikut Nabi, sifat salat Nabi secara zahir duduk gini, dia tunduk, hak tu dia panggil khudu'. Khudu' ni makna keadaan zahir kita tu menepati seperti yang Nabi buat. Sebab itulah setengah ulama kata mana kita kena, kalau boleh jangan gerak lah. Misalnya setengah gerak tangan, setengah gerak kaki. Saya dulu, kita dulu pernah ditegur juga. Jadi gerak dia punya anak kaki masa duduk diri tu. Kita tak sedar-sedar pun. Jadi Tok Makmum belakang dia kata, Ustaz, acak kali kita kelihatan. Ya kau kata, oh payah nak buat tak gerak tu. Tapi kena buat lah. Sebab kalau kita tengok sahabat pun, dia kata memang jago, tak gerak. Walaupun gerak tu kena ada keperluan tu boleh, cuma nak ayatnya sifat tu. Tu. Tak kira lah semaya sunat pun gitu juga, semaya supo ya. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia tak benar. Sebab tu kalau kita tengok dalam fatwa di Mesir kan, dia kata hak letak Quran depan kan. Dia kata hak tu sebab dia tidak melibatkan pergerakan anggota. Walaupun kalau semaya sunat tu, walaupun ada setengah kata harus saja, misalnya tengok telefon, ketika baca tu lah. Dia bukan ketika nak sujud tengok Quran. Hak tu tak ada sebut dalam kitab tu. Waktu kena sujud ambil Quran tepi tengok, tu tak boleh tiru tu. Itu bukan qudwah tu. Tu tak boleh gitu tu bagaimana. Dia ambil mana tak tahu. Tu tak boleh gitu tu. Bahaya gitu tu. Tak jopo dalam kitab lagi tu. Walaupun semaya sunat. Dan kalau kita perhati molek, akan datang dalam Sunan Nasa'i kita ada sebut. Dia semaya sunat ni hakikat sama dengan semaya. Hakikatnya. Cuma ada beberapa perkara keringanan. Misalnya berdiri itu setengah ulama kata tidak wajib, boleh duduk mai sunat. Tu. Tetapi dari segi pergerakan dia kena jaga juga. Tu. Lepas tu kita boleh lama berada pada amal, dia panggil apa? Dia panggil intiqaliyah. Mana perpindahan satu rukun kita boleh duduk lama. Misalnya rokok ke, kita duduk lama situ. Kita berzikir lama situ. Itu boleh. Mengikut lama. Sujud ke lama. Siapa setengah jam kita kata, ataupun boleh. Tak apa. Sebab waktu tu hayat dia panggil. Hayat tu dia tidak menghilangkan rupa semaya. Ni kalau siapa orang tengok orang kata semaya, kedok dia ni lagu ni. Tu tak boleh. Relax ke dia ambil kitab. Duduk maya. Duduk maya. Lepas tu dia letak sebelah, dia pun rokok, dia pun sujud. Tak boleh lagu tu. Kalau anda tengok dalam kitab ulama kata, dia kalau anda tengok, anda tak kata dia maya tu. Siapa dia tu? Syakhsun muayyan. Orang tertentu lah dia. Gitu. Tak boleh. Kena jaga. Kena jaga. Walaupun semaya sunat. Anda terkejut juga sebab anda tengok ada seorang ustaz tu dia kata semaya sunat tak apa, semaya sunat dia lebih hebat. Dia tak sopa sama dak karuk tu. Semaya sunat ni sopa ya. Kalau ada sikit pun siapa dia tidak boleh merubah hayat salat. Ulama kata. Siapa orang tengok orang tahu pesen sepuluh tunggu orang nak maya padahal nak maya dah. Atau tak boleh. Almarhum Tok Gumi Tisaplah Kelantan dia pernah sebutkan masa dia duduk ngaji di Mesir. Dia nak ayatnya perempuan, sebab dia perempuan sana tu dia tak pergi setengah-setengah tu jahil siapa peringkat. Siapa peringkatnya, dia nak semaya dia pergi masak nasi.
Hak cerita ni orang perempuan cerita kepada dia. Duk tengah maya tu apa ni direbuh air. Kan ada jenis pesi hak ketua jenis kokok tu dah. Masuk tu dia bunyi whistle dia tu. Dia duk tengah maya dia jalan gitu. Dia gitu tutup. Dia gitu tutup. Isu dia nya masa nak semaya jangan duk rebuh air. Jadi kalau perbuatan walaupun dalam pekor sebut darurat, tu darurat tu lain. Darurat tu benda yang tidak ada kaitan sebelum semaya, tiba-tiba berlaku. Sebab tu kita tidak boleh buat sesuatu yang kira-kiranya sebelum semaya kita buat, dia akan mengganggu waktu semaya. Hak tu talih. Talih tu. Kena ingat tu. Waktu memang ulama sebut dalam kitab. Jadi kena berhati-hatilah. Nabi memang takut hilang hayah solat. Rupa zahir solat jadi tak ada. Tak boleh gitu Dan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Wa aqimis salat tali dzikri. Hak mana ni tu habis itu nombor 7 tu, nombor 7 tu. Hak tadi 2, zikir Allah ingat kepada kita tu 2. Tapi setengah ulama kata kalau tambah lagi pun tak apa, mana harum nama Allah sebut nama di alam malakut. Baik, yang ke-7 cuba tengok. Muka surat 58 itulah sebab dia tak buh nombor tu. Adapun Al-Quran menceritakan bahawa zikir itu lebih besar dari segala sesuatu. Hak ni sini dia sebut sini maknanya lebih besar daripada semaya lah. Wala zikrullahi akbar itu seolah lebih besar daripada semaya. Maksud dia kepada dia, maknanya salat itu walaupun salat tu betul dari segi fiqh, sah dari segi fiqh, tapi kalau tak ada zikrullah dalam semaya, dia tak jadi besar semaya. Maknanya zikir itu besar, maknanya khusyuk lah. Jadi yang boleh membantu zikirnya faham lafaz-lafaz, faham zikir yang kita sebut, Quran kita baca, kita faham. Itu antara yang boleh membantu. Lepas tu kalau dalam kitab sebutlah persekitaran kita, tubuh kita ni dalam keadaan bersih, pakaian bersih, semua tu termasuk yang boleh mengganggu khusyuk, yang boleh menghasilkan khusyuk. Kepiyah kita ke, baju kita, tempat semaya pun bau sedap, mana harum lah. Itu dia boleh menimbulkan khusyuk. Khusyuk itulah maksudnya zikrullah itu. Sebab itulah ulama sebut masa kita akad takbir Allahu Akbar tu kena ingat kepada Allah. Masa tu kena start ingat Tuhan. Paling minimum pada sebelum tu kena ingat dah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i yang mereka terima lafaz niat usalli tu, dia pun ada khilaf pula situ. Ada setengah ulama kata dalam mazhab Syafi'i, setengah tu kata tak boleh. Kita nak masuk qasak ta'arud ta'yin ketika akad tu tak boleh. Dia kena dia panggil apa? Muqtarinan bil fi'li itulah. Ingat lafaz niat tu terus mai lalu. Itu maknanya kita niat sepatut terus kita buat selalu. Maknanya kita usalli tu dekat nak akad takbir. Bukan masuk 3 perkara dalam takbir tu, hak tu dia boleh menyebabkan waswas. Tu. Walaupun ada setengah ulama, kalau tempat kita, kalau di pondok-pondok memang dia pakai tu kena masuk qasak, ta'arud dan ta'yin. 3 kau nak masuk. Tu yang jadi agak luar biasa sikit takbir tu. Ya, lepas tu nak ingat tu saya sokak lah tu. Ana pun nengung tu nak ingat tu. Maya gapo? Berapa rakaat? Apa ni jemaah ataupun itu? 3. Ikhlas tak termasuk dalam qasak, ta'arud, ta'yin. Nak masuk 3 kau tu, masuk 2 lucu akak pula tu jadi beberapa kali tu. Lepas tu lama Allah Ustazah kata petinih lagi bunyi suara apa tu tu nak masuk tu. Sebab tu ulama dan mazhab Syafi'i dia kata dak, lafaz niat tu kita fokus ketika sebelum akad takbir, muqtarinan bil fi'li. Selepas niat tu Allah, masa Allah tu ingat kepada Allah. Ana hak tu kena pakai. Kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i dalam bab ni, dalam bab usalli ni, kalau nak pakai mazhab Syafi'i, pakai tu. Tu mazhab Syafi'i kok. Jangan letak pada Allahu Akbar. Sebab Allahu Akbar bermula pada sampai ra tu kena Allah, ingat kepada Allah. Tu lebih menjaga daripada gangguan iblis tu. Kalau tidak bahaya. Baik. Yang ke-8, menjadikan zikir sebagai penutup kepada amal-amal salih. Maka di antaranya adalah menutup, misalnya dia disebutlah, misalnya zikir itu menutup amalan puasa.
Seperti mana firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa biar cukup 30 itulah ataupun 29. Itu maknanya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ni maknanya cukup juga. Lepas tu kena ingat tu. Sebab tu setengah ulama kata walitukabbirullah tu maknanya sambut hari raya. Setengah ulama kata maknanya kita perhabis, selepas habis saja tu esok raya, malam tu malam raya dah bagi. Makna tu kena membesarkan Allahu akbar, Allah ke tu. Jadi maknanya penutup pada ibadat puasa tu adalah zikir dalam bentuk takbir. Tu. Baik. Ialah ada lagi lah tafsir lain tu, tapi hak tu kebanyakan disebut gitulah. Sebab tu hari raya ni dianggap sebagai ibadat. Begitu juga amalan haji. Mana zikir ni penutup juga pada amalan haji. Quran sebut gitu. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik haji kamu, mana haji yang berkait dengan beberapa perkara yang perlu dibuat, itu manasik maksudnya, maka berzikirlah kepada Allah, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Sebab tu bila kita buat tu habis tu, mana kita kena ingat Tuhan. Dan tu ingat Tuhan, memperbanyak ke zikrullah. Memang tu disebut dalam kitab, memperbanyak ke baca Quran selepas manasik haji tu. Tu walaupun masa buat haji tu ingat dah sebagai penutup. Kemudian di sini dia sebut, cuba perhati, kadzikrikum aba'akum, seperti mana kamu ingat kepada bapa-bapa kamu ataupun nenek moyang kamu, ataupun lebih lagi ingat pada Allah daripada ingat pada nenek moyang. Apa maksudnya? Rupanya hak ni dia berkait dengan dululah bentuk pengerjaan haji di zaman jahiliah dulu. Bila dia sesah buat haji, memang dia sebut datuk nenek moyang kita, dia sebut, maknanya dia puji datuk nenek moyang dia. Itu ada disebut dalam kitab tafsir. Bahkan anda tengok dalam kitab 10 jilid tu, memang dia ada sebut juga salah satu. Jadi maknanya bila dia sesah buat haji, dia akan sebut tu keagungan nenek moyang dia tu. Kita ni duk buat ni sebenarnya hasil daripada tunjuk ajar nenek moyang kita. Dia sebut tu, dia puji nenek moyang dia. Tu dia pasif tu. Sebab tu ulama tafsir kata hak ni seolah-olah macam ingat Tuhan tu kena lagu tu lah. Lebih banyak lagi. Maknanya tak salah ingat pada ibu bapa tu. Cuma kitanya kalau dalam riwayat ingat ke bapa juga doa keampunan. Tak salah tu. Tak salah tu. Tapi kena ingat kepada Allah asyadda zikra, lebih lagi daripada tu. Baik, seterusnya amalan salat dalam firman-Nya. Fa idza qadaytumus salah fadhkurullah qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun baring. Maknanya hak ni bebas. Tapi kalau ketika kamu semaya tak boleh buat gitu. Tak boleh. Ketika semaya tak boleh. Masa berdiri, masa rakaat dia tak boleh. Hak tu dia khusus. Tapi selepas tu tak apa, nak tidur pun tak apa. Tidur pun ingat Tuhan juga. Sebab hak ni lah antara dalil ulama kata, kalau kita tengoklah, mana bila lepas maya tu kita bebas dah nak buat apa-apa. Kita nak berzikir, belajar, dah sibuk, ataupun kita nak pindah pergi ke belakang, tak jadi masalah. Mana dia habis kontrak kita dengan email tu, dia minta email salah, habis dah, tak ada lah. Kita sendiri-sendiri, hak tu pendidikan Nabi kepada sahabat. Jadi masing-masing berdoa tu mengikut keperluan dia. Tu. Tapi hak ni dia kalau kita buat ke dia pandai pelik lah. Sebab apa? Sebab masyarakat kita sudah dididik begitu. Jadi bila kita nak buat tu, kalau kita royak pelik, dia pelik. Anak kena 2-3 kali juga. Terlepas maya tu kadang-kadang kita duduk sini, tapi kita doa sendiri. Lepas tu dia pelik. Dia kata tu email tak doa. Kata tak boleh lah. Kita tak boleh lah. Dia masa semaya saat ni tak boleh. Terbaik buat dulu pada tu email batas maya. Ni tak apa. Patahan sebutlah ke dia gini-gini, dia penuh macam dia tak boleh terima, dia pelik. Persoalan mula-mula dia timunya tak ke ulama kita tak tahu lagi tu. Ulama kita dulu ke hebat-hebat, mujur tak kata mana alim ustaz tu kenali. Dia tak sebut lagi tu ya. Cuma dia pun jadi pelik.
ana pun tidak menyalahkan dia sikit Abu dalam hati kita lah. Sebab dia celak-celak mata benda tu gitu dah. Cumanya kita kena kembali pada asal. Lepas tu doa, isu doa kat tangan apa tu, ulama kata benda harus lah, benda harus bukan wajib. Banyak mana doa tak perlu akad tangan. Misal waktu makan, waktu masuk bilik air, tak ada akad tangan pun. Jadi benda-benda gitu kita kena faham lah. Jangan doa lah. Ni kita ni celup lah tangan dalam pulut dia tu dok. Mari pokok dia, doa akad tangan. Kita duduk gini dah. Sekuat ni dah. Bukan anak seorang tu. Pokok kita ramai kot. Anak royak aku gitu. Dia mari lewat, kita mari awal. Makan dia duduk, kita makan lagi. Bagaimana su'ul adab buruk dah orang duduk makan dah. Tak. Dia macam dia nak memalu kita lah. Jenis pakai subai lilik tebal. Jadi anak tengok tu bahaya. Sebab tu guru kita kata, ni lah masalah ni kalau tak faham. Doa ni, doa ketika makan ni tak ada sah berhadis kata akad tangan. Tak ada sahbuk. Mungkin dia baca bismillah. Benda-benda gitu kenapa? Kalau tidak jadi orang jadi pandai macam-macam. Tu. Benda-benda gitu kita kena faham lah tu. Tapi bagaimana kita kena tunjuk hak asal tu. Kita tak usah kata kau tunjuk asal. Hak Nabi buat lagu tunjuk. Buat. Baik. Seterusnya, jadi dalam ayat ni sebut surah An-Nisa ayat 103 ni, mana bila kamu selesai semaya maka berzikir. Pada semaya tu zikir dah. Maknanya setengah-setengah ulama dia tengok pada fa tu. Fa idza qadaitum shalah fadhkurullah. Fa tu fungsi dia nak kaitkan bila kita selesai semaya tak boleh putus zikir, tak boleh putus. Ada yang hurah gitu. Selepas semaya maka kalau anda nak sebut dah pada fa, lepas selesai semaya maka kena berzikir pula pada Allah. Tak boleh putus. Semaya tu zikir dah. Jangan kita lepas semaya tu tak boleh jadi minum tak boleh masa semaya. Tak, benda hak haru-haru berlaku tak boleh masa semaya. Tiba-tiba lepas semaya hak dosa buat. Sedangkan ketika semaya benda haru tak boleh buat, sah dosa. Maknanya seolah-olah falsafah ayat ni bila kita selesai semaya tu apa Tuhan tak ui kita buat benda halal dalam semaya. Nak ayatnya perintah dia. Tu kita boleh ikut. Lepas tu luar semaya ni gapo dia perintah Tuhan. Makan minum boleh dah, benda hak haram. Kena zikir pada Allah juga bab tu. Maknanya jangan buat juga. Maknanya nak bawa kehidupan solat di luar solat. Tu setengah ulama kata gitu. Sebab tu dia sebut zikir pada Allah luar semaya ni boleh dalam keadaan macam mana. Hak kata qu'ud, apa ni, qiyam, qu'ud dan junub itu, ala junub tu, hak tu nak ayatnya contoh kehidupan manusia biasa ketika berdiri, duduk, diri, tidur tu ya. Hak naik pokok jari-jari. Orang panggil hak umum perbuatan manusia tu. Boleh buat belaka tu zikir. Tidak ditentukan mesti duduk salam di atas latar. Tak. Atas 3 sejadah tak. Tu maksud dia. Jadi tak boleh nak buat dalih ni. Maknanya boleh zikir sambil berdiri. Jadi nari musim-musim pun boleh. Nak dalih tak boleh. Salah tu lagu tu. Tak kena tu. Tu masuk tahrif makna Quran. Berat tu. Tu termasuk tahrif makna Quran. Begitu pula salat Jumaat ditutupi dengan zikir seperti mana firman Allah, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Cuba tengok ayat hak tadi atas tadi, dia ada serupa tu maksud dia. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat Jumaat, maka fantashiru fil ard, maka gilah turun daripada tempat semaya, pergi cari rezeki di muka. Wabtaghu min fadl, cari rezeki Allah. Wadhkurullaha katsira. Tapi kena ingat Tuhan sama. Supaya semaya tadi. Makna bagaimana kita nak zikrullah dalam pencarian rezeki. Tu kena tahulah. Maknanya zikir ketika cari rezeki, zikir ketika nego tak serupa dengan zikir dalam semaya. Zikir dalam semaya bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Zikir ketika nego, ingat Tuhan. Banyaklah hatunya, sama ada bismillah, lepas tu orang panggil jaga, dia panggil husnul mujamalah. Bahkan kalau Yusuf Qaradawi sebut dalam kitab apa ni productivity dalam Islam itu sangat menarik. Ni bab nego lah. Supaya kita boleh pahala dalam nego, jaga kebersihan, tutut agama, kecek dengan bahasa yang baik dengan pelanggan, menarik perhatian pelanggan, susun bahagia biar molek, biar bersih, semua dia ambil kira berlaku. Maknanya seseorang yang boleh buat gitu, zikir tu.
Mana dia boleh pahala dengan sebab dia buka kedai runcit, tapi jaga molek kebersihan. Kecek guna bahasa yang molek. Kau nak kira wis halal tak tahu berapa ratus kali sehari nak habis tutup kedai tu. Orang mari assalamualaikum. Anak pernah sebut biasa saja tu. Dia senyap itu atau gapo. Maiden ni anak masuk ke dia ada perempuan duduk tepi serabut kita. Selamat datang, selamat datang. Anak kata assalamualaikum. Dia senyap. Tinggi kan ni? Dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anak kata dia sebut kata selamat datang. Kalau nak tubik suruh mari pula dia. Dia sebut tu, anak kata assalamualaikum. Ada tina orang dia senyap dia tak kata lepas tu. Tu. Baik boleh pahala tu kata gitu. Nak ayatnya kalau bak kedai kita jual ke apa. Kalau orang mari dia tak wisalah kita wisalah dia. Kalau dia wisalah kita jawab tu banyak mana tu. Benar sebab tu itu sebenarnya maksud ayat ni. Makna bagaimana kita nak kaitkan zikir dalam solat dengan zikir luar solat. Tu sebenarnya. Sebab itulah ulama kata seseorang yang memisahkan ruh solat dengan kehidupan biasa, orang itu sebenarnya tidak mencapai zikir yang tinggi. Tu yang kena ingat tu. Itulah yang maksud dia. Oleh kerana itu zikir ni dia menjadi penutup dalam kehidupan dunia ni. Apabila zikir menjadi akhir ucapan seseorang, nescaya Allah akan memasukkannya dalam syurga. Buat apa-apa dia kena akhirkan dengan zikir. Lepas kecek kan, alhamdulillah, ataupun kita terbaca apa tasbih kafarah ke dah boleh baca. Sebab dalam hadis ada disebut apa ni Syekh Salim Al-Hilali tu kan. Bila kita kecek 2 3 4 orang tu, kita boleh kata termasuk dalam sunnah tu. Hak Nabi suruh akhirkan bila kita berada dalam majlis, sesama majlis kita nak bersurah tu Nabi suruh tasbih kafarah tu ada dalam riwayat. Jadi pensyarah hadis kata kalau kita tak mesti majlis gini kita duk kecek 2 3 orang pun sudah juga kita nak keliru. Kita pun sebut tasbih kafarah. Kita baca tu dalam hati tak apa dah. Boleh pahala dah. Insya-Allah syaitan tidak akan ganggu dah kita. Baik, yang ke-9 mengenai pengkhususan orang-orang berzikir untuk mendapat manfaat dari ayat-ayat Allah. Dan mereka adalah orang-orang bijak dan berakal. Allah senaraikan sebagai orang bijak. Allah sebut dia ni orang bijak, orang berakal. Seperti mana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pertukaran siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ulil albab ni orang yang bijaksana akan. Siapa ni orang yang berfikir ni? Mereka itu adalah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Tak kiralah dalam keadaan berdiri pun dia berzikir juga. Kalau duduk pun dia berzikir juga. Baring pun berzikir lagi. Paling tidak masa nak tidur tu dia baca doa Nabi ajar tu. Dan akhir kalam dia tu la ilaha illallah. Mana selepas la ilaha illallah lebahlah kecek. Apa tu hak dah kata Maulid ada Ismail tu hak memang semua ulama terima tu. Sebab tu kena pakai sarung tangan lah. Dah takut setuh batal pula. Cakap nak ambil Ismail sama. Ataupun limuk kau ikut kira lah ke mana. Dah setuh batal. Kalau anak mudah tak batal. Kau tidak payah nak amal tu. Saya kena 3 kaki juga tu jarak tu. Nak elak pada setuh. Kau tidak batal rugi kita. Tidak gitu. Tak ambil Ismail lah. Betul anak bakal mudah. Ya, sahabat tak. Tu mudah, lebih mesra lagi. Baik, seterusnya yang ke-10. Sedangkan yang terakhir iaitu menjadikan zikir sebagai pengiring amal-amal soleh dan menempatkan zikir sebagai ruh bagi amal itu. Makna zikir itu ialah kita sebut sebagai zikir itu sebagai pengiring kepada amal soleh. Dan zikir itu sebagai ruh kepada ibadat, ruh kepada amalan soleh itu. Maka Allah telah mengiringkannya dengan salat. Seperti mana firman, wa aqimis salah, dirikanlah oleh engkau akan salat li zikri, untuk zikir kepadaku, untuk ingat padaku. Maknanya semaya ni
Dia mesti ingat Tuhan. Dan semaya ni Allah panggil sebagai momentum untuk kita ingat kepada Allah di luar semaya. Itu maksudnya. Tu. Dia gini mudahnya gini ya. Kalau dalam kitab sebut ni kitab falsafah Islam lah. Berapa semaya 5 waktu? Siang saja berapa kali semaya siang? 2 kali kita kata tengah siang. Hak subuh tu akhir malam. Nak bermula siang. Hak ngorek tu bermula siang. Mana alah bermula malam alah malam lah. Berapa malam pun ada. Lepas tu nak pindah malam lagi ke siang pun ada pula hak kita panggil subuh tu. Nak pindah daripada siang lagi ke malam ada pula itu. Berapa tu? Maknanya manusia ni lupa tahu mana pun kalau dia faham oleh maksud solat, jumpa puasa pula, ingat pula Tuhan. Lepas tu 2 hari dia terlala, jumpa pula ngari, ingat. Itu falsafah 5 waktu tu. Jadi lupa, tak lagi gidah manusia ni, enggak lupa. Tapi bila semaya ingat balik. Tapi kalau faham tentang solat, banyak membantu. Itu maksudnya solat tu untuk ingat kepada aku. Dia boleh membantu kita nak jumpa semaya solat kita kan. Yalah kalau tidak ingat Tuhan pun tidak lupa terus. Tu kesal semaya. Tu sebenarnya. Lepas tu kalau ada sunat-sunat lagi lah. Lepas tu dia bayangkanlah mudah ya. Ni dalam kitab falsafah dia sebut lah. Hikmatul Tashni' pada sebut. Contoh kita semaya Zuhur. Berapa jam nak pergi kasar? 4 jam kita kata. Contoh 4 jam kita letak 4 jam. Baik. Kita semaya tu ingat Tuhan. Kita cubalah sebab kita belajar. Lepas semaya tu nak turun masjid, ada tak? Nak pakai libar, naik kereta, ada tak pula turun kereta. Maknanya hakikatnya zikir-zikir, wiri-wiri Nabi ajar itulah sebenarnya yang membantu kita meletakkan posisi hidup kita di luar semaya seolah-olah supaya semaya pula. Apa dia? Zikir itu. Itu orang panggil proses mentauhidkan hidup. Tu sebenarnya sebab tu penting sangat zikir ni kita nak ngaji. Tu penting sangat zikir tu. Ya, pergi ke pejabat, assalamualaikum. Oh, salam. Aku duduk, mari pula orang tu salam pula. Tak jawab gitu. Zikir lagu tu ya sebenarnya. Sahabat Nabi dia naik tinggi dalam agama lagu tu ya hidup dia ni. Tidak lagu nak monyok dalam gua 4 hari makan Maggi dah. Tidak lagu tu. Itu proses pemoyakkan dia panggil. Zikir-zikir ni proses penyegaran. Ana sukanya ada sebuah kitab ana baca tu dia kata zikir-zikir ni proses insyitah. Menyegarkan manusia. Bukan jadi monyok tidak. Ni tubik jadi putih lepas tu Jepun nak tengok kan. Dia 7 hari dia duduk dalam orang Melayu kita. Dia tubik ramai juga tak lepas 10 hari. Dia likung rumah dia. Dia tak kotak lepas tu dia balut makan. Dia duduk bawah rumah. Oleh atas ni ada orang. Tak talah makan ni gua buat ke bawah tu tak. Tapi dia tak tubik. Bila dia tubik tu, dia buka tu, tubik tengok. Anda tengok dalam video tu. Nampak macam pucat. Dah, zikir ni insyaallah dia ceria. Dia jadi kecerdasan. Tu. Sebab kalau ngatuk tidur. Tapi ada usaha itu dia beza agama Islam kita tak sama dengan ajaran-ajaran gitu. Baik, seterusnya. Begitulah pula Allah mengiringkannya dengan puasa haji dan manasik-manasiknya. Bahkan zikir adalah ruh ibadat dan inti serta maksudnya. Yang maksud ibadat itu sebenarnya adalah zikir itulah. Inti ibadat zikir itulah. Kalau hak tu tak ada masa buat ibadat, masalah besar kita sebenarnya. Semaya tak ingat Tuhan. Lepas tu masa baca Quran pun tak ingat Tuhan. Lepas tu kalau tak ingat kena kembali balik, betul balik. Itu cara dia. Baik, cuba tengok di sini ni. Nabi bersabda, Nabi kata innama ju'ilat tawaf bil bait was sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul himar li iqamati dzikrillah. Cuba tengok balik. Subhana sebut sana. Innama tu kita boleh terjemah dia panggil kalimatul hasri. Innama tu kalau belajar bahasa Arab dia panggil kalimatul hasri. Sebenarnya tak ada sebab lain. Tu innama tu kalau kita nak terjemah, orang panggil innama tu kalau nak terjemah tak ada sebab lain, ni ya sebab dia. Tu makna innama. Dia panggil kalimatul hasri. Allah dijadikan tawaf di Baitullah. Antara Safa dan Marwah. Lepas tu lontar jamrah masuk saja. Tak ada sebab lain buat perbuatan itu. Itu innama liiqamati dzikrillah. Tak ada sebab lain. Sebabnya saya untuk menegakkan ingat pada Tuhan. Untuk menegakkan zikrullah. Itu orang panggil kesan innama. Jadi kalau kita terjemah begitu kan dia lebih terasa lah.
Kalau kita faham bahasa Arab, oh rupanya innama ni dia berkait dengan liqam. Kita boleh kata sebab Allah suruh tawah, sebab Allah suruh sa'i, sebab Allah suruh kita melontar tu, tak ada sebab lain. Itu makna innama. Kecuali liiqamati zikrillah, untuk menegakkan zikrullah. Maknanya ruh ibadat zikir tak ada tu. Sebab karipak tak ada ruh. Tak tengok karipak tak ada ruh. Tengok betul agama itu. Awi betul saya ambil. Dia mati dah ruh dia tu. Allah mengiringkan zikir dengan jihad dan diperintahkan berzikir padanya ketika bertemu lawan dan menyerang musuh, seperti mana Allah berfirman suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sekelompok fi'ah ni, satu kumpulan musuh, maka bertahanlah. Usbut, fasbutu mana usbutu, teguhkanlah iman kamu, teguhkanlah hati kamu, jangan dilari. Ingat, lepas kita teguh, orang panggil nekat, tanah, semangat. Kaki tu pasok bumi, dia kata misalnya wadhkurullah, dan ingat kepada Allah katsira, banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu berjaya. Kalau mati pun tak apa, syahid tak mati pun boleh ghanimah, boleh pahala besar, sanamul Islam. Amal yang paling besar adalah istilah jihad lah. Nabi kata begitu kan. Ana habiskan sedikit sini lah. Inilah 10 bentuk. Inilah 10 bentuk penyebut zikir seperti mana yang disebut dalam Quran. Makna tanawuk. Tanawuk tu makna kepelbagaian disebut. Untuk setiap bentuk itu disebutkan sebagai contohnya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mulia, penuh dengan ayat-ayat yang masuk dalam bentuk-bentuk tersebut. Mana ayat-ayat ni semua ni menyentuh 10 perkara tadi lah, 10 bentuk tadi. Ia sangat mudah didapatkan, dekat dari jangkauan mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan merenungkan alangkah indah dan bagusnya apa yang difirmankan oleh Allah, yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ni antara kata-kata Imam Syaukani lah. Lebih kurang juga sebenarnya Ibn Qayyim sebut ni, cuma adalah sedikit lain. Mana maksudnya lebih kurang sama. Di mana kata Imam Syaukani, dia kata ketahuilah, penyebutan ayat-ayat Al-Quran untuk menetapkan setiap bentuk tersebut tidak diperlukan oleh mereka yang membaca Quran yang mulia secara keseluruhan. Kerana bila seorang mengambil Al-Quran lalu dia baca lembaran-lembaran Quran, niscaya dia akan dapat hal itu di semua tempat yang dia dikehendaki, dan dari tempat mana saja disukai, dan di posisi mana dia inginkan. Dia akan mendapati Al-Quran dipenuhi hal-hal itu dan pembukaannya hingga akhirnya. Demikianlah pernyataan dia. Dia nak ayat negeri ya. Serupa dengan Imam Suyuti sebutlah. Dia kata kalau kamu baca Quran, kamu akan dapat semua bentuk zikir. Kamu akan dapat semua. Sebab tu setengah-setengah ulama kita bila dia baca Quran, dia cuba fokus. Lepas tu bila dia bertidur, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidana, masa tu sebab dia ambil berkat dengan baca Quran tu, doa pada ibu bapa. Lepas baca Quran tu antara tempat mustajab doa, ambil peluang tu. Sebab apa? Sebab kita tengah baca Quran ni kita fokus. Masa tu hati kita tak lari lagi tu. Terus doa selalu. Tu malik doa pada ibu bapa. Begitulah. Dan akan setakat itulah. Bahkan Al-Quran seluruhnya tu kita bincang dalam sesi akan datang. Ada soalan kalau nak tanya berkait dengan hal ini? Kalau ada boleh ni. Okay, kalau tidak ada apa persoalan, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.